العظيم أستغفر الله العظيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ونصلي ونسلم على الرسول المصطفى القائل إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Hakim serta ahli jabatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan nikmat yang seluas-luasnya Allah Taala kurniakan kepada kita. Diberikan kepada kita kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berulang-alik dan bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita kesempatan masa untuk kita mengisi akan baki-baki usia kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa jua amal ibadah yang dapat kita laksanakan. Antaranya alhamdulillah dapat kita menyempurnakan fardu solat fardu subuh berjemaah. Dan seterusnya Allah Ta'ala berikan kepada kita kelapangan masa untuk sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan dalam masa yang sama juga dapat kita menekuni akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi majlis ilmu. Satu majlis yang Nabi sifatkan beradanya kita di antara taman-taman syurga Allah Ta'ala
antara satu majlis yang kita duduk bertadabbur untuk sama-sama kita melembutkan akan hati-hati kita yang keras, agar dapat dilembutkan, dan juga satu majlis yang kita duduk di dalamnya dapat mengikis akan titik-titik hitam yang melekat di dalam hati kita. Baiklah, pada malam ini kita nak menyambung perbahasan kita akan tajuk sebelum PKP yang lepas berkaitan tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Setentunya kiamat besar yang akan kita lalui ini ada tanda-tandanya. Untuk apa Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda tersebut? Tak lain dan tidak bukan agar orang-orang beriman sentiasa bersiap sedia apabila tanda-tanda itu berlaku. Macam kita ni tuan-tuan, kita akan menempuhi kiamat kecil. Kiamat kecil ini merujuk kepada kematian. Sedangkan kiamat besar pun ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman. Begitu juga tanda-tanda kiamat kecil merujuk kepada kematian pun ada tanda-tanda. Saya terbaca dalam satu makalah menyebutkan tanda itu bermula 100 hari sebelum seseorang itu nak meninggal dunia. Dah ada tanda, yang mana tanda tersebut akan disedari oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman akan sedar. Bagi orang-orang yang sentiasa disibukkan dengan urusan dunia ni, dia tak akan perasan akan tanda-tanda tersebut. Maka disebutkan 100 hari sebelum kita nak meninggal dunia, dia ada satu tanda yang ulama sebutkan ianya berlaku setelah mana solat asar. Kebanyakan tanda itu berlaku setelah mana asar. Kalau 100 hari sebelum seseorang itu nak meninggal dunia, dia akan merasakan tubuh badannya macam bergetar, ada getaran. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni macam bergetar. Dia bergetar macam menggigil sedikit, tapi sedap dan rasa lega. Getaran tu kita rasa sedap dan rasa lega. Biarlah macam itu. Seterusnya, masuk tanda 40 hari sebelum seseorang itu meninggal dunia pun ada tandanya yang kita sebutkan orang-orang beriman untuk diri sendiri. Dia akan tahu adakah itu tanda yang Allah Ta'ala datangkan sebelum seseorang itu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda 40 hari sebelum seseorang itu meninggal dunia, iaitu bahagian pusatnya berdenyut-denyut. Dia sebutkan pusat dia ini berdenyut-denyut. Jarang kalau pusat kita duduk berdenyut-denyut kan, biasa kepala kita berdenyut-denyut, sakit kepala. Ini pusat berdenyut-denyut. Dan disebutkan juga kalau 40 hari sebelum seseorang itu meninggal dunia, sebenarnya dia ini dah almarhum di alam sana. Di alam sana dia ini telah diistilahkan, telah diiktirafkan telah meninggal dunia roh, yang mana nama-nama kita ni tertera di arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam satu daun ni. Maka masuk hari yang ke-40 daun itu gugur. Ada menyebutkan daun itu di pohon Sidratul Muntaha, ada mengatakan daun itu di arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 40 hari sebelum seseorang itu meninggal dunia, daun itu akan gugur. Maknanya kita dah jadi almarhum, arwah di alam sana, cuma kat muka bumi ni sahaja kita masih ada lagi. Itu sebab terkadang Allah Ta'ala takdirkan seseorang itu boleh nampak kelipat malaikat sesuatu yang lalu. Dah mula follow kita dalam tempoh 40 hari lah sebelum kita meninggal dunia, pun ada tanda. Hinggalah seseorang itu mencapai ke satu tahap 7 hari sebelum dia ini meninggal dunia. Makin dekat, makin nampak akan tanda-tanda. Kalau 7 hari tuan-tuan,
antara tanda yang disebutkan seseorang itu akan berkelakuan pelik. Di macam istilahnya buang tebiat lah kan. Orang kata buang tebiat ni tak lama. Ya, ada istilah buang tebiat. Antaranya seseorang itu mengidam sesuatu, tak pernah nak makan tu, tiba-tiba nak makan benda tu. Ataupun sebelum ini dia makan pun tak berapa nak banyak, tiba-tiba selera makan duk selera, sehari dua ni selera makan. Tuan-tuan, kalau nampak kawan kita duk selera makan kat warung, jangan kita kata 7 hari pula. Itu memang dia selera makan. Ini sebelum ni dia tak berapa nak selera makan, tak berapa nak makan banyak lah, tiba-tiba makan pun selera. Itu disebutkan tanda yang ketujuh. Hingga sampai ke tanda yang kelima sebelum seseorang itu meninggal dunia, iaitu anak lidahnya bergerak-gerak. Anak lidahnya bergerak-gerak. Anak lidah kat mana tuan-tuan? Depan ke dalam? Dalam. Dia terasa macam bergerak-gerak lah. Kalau itu berlaku lah, sama ada kita ni bakal menempuhi kematian ataupun tidak sekalipun, maka kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, kita memperbanyakkan zikrullah, agar ketika mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah kita nak menyebut kalimat la ilaha illallah. Maknanya orang beriman tahu akan tanda-tanda tersebut. Ketika berlaku ke atas dirinya, dia akan semakin bersiap sedia kalau benar itu adalah tanda. Seterusnya, tanda yang ketiga hari sebelum seseorang itu meninggal dunia, yang disebutkan dalam makalah tersebut, dahi dia ni macam ada getaran, macam berdenyut-denyut di tengah-tengah dahi. Biasanya kita berdenyut kat tepi ni kan, orang-orang yang migrain kat belakang, darah tinggi dan sebagainya. Ini kat dahi ni macam bergerak-gerak ataupun berdenyut-denyut. Tuan-tuan pernah berlaku tak? Saya setakat ni tak ada berlaku pula. Siapa nak ngaku pula berlaku kan? Tengah-tengahnya dia berdenyut-denyut. Dan tanda 3 hari sebelum seseorang itu nak meninggal dunia, kebiasaannya antara satu tanda, kita lihat dia ni sebelum ini sakit tenat. Dia sakit tenat, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dia ni sembuh pula. Dia sembuh. Sebelum ini dia tak boleh nak bercakap, dia boleh bercakap. Maka orang di sekelilingnya seronok lah. Nampak gaya ni boleh pulang juga ni, ayah aku ni sakit boleh pulang, boleh keluar daripada rumah. Nampak sihat, makan pun selera. Rupanya selang 3 hari meninggal dunia, Allah Ta'ala aturkan sebegitu. Aturkan sebegitu, hanya orang-orang beriman saja yang peka. Tengok asalnya sakit tenat, makan pun tak boleh, cakap pun tak larat, tiba-tiba sihat, makan selera, boleh cakap, siap sedialah. Tak musa tulan meninggal. Ini antara salah satu tanda. Masuk tanda yang kedua, kebiasaan apa yang berlaku. Tanda kedua sebelum seseorang itu meninggal dunia, iaitu dia dah mula bertemu dengan roh ataupun almarhum yang dia sayangi. Jumpa roh mungkin dalam mimpinya lah, bertemu dengan roh ibu bapa yang telah meninggal dunia. Itu tanda semakin dekat, semakin dekat. Maknanya kita nak sebutkan tanda kiamat kecil merujuk kepada kematian yang bakal kita, dan ini pun ada tanda yang akan disedari oleh orang-orang beriman. Apatah lagi tanda kiamat besar merujuk kepada hari penghancuran. Hari penghancuran. Setentunya ada tanda-tanda. Tanda-tandanya akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Itu sebab tuan-tuan, terkadang tazkirah sebegini penting juga. Tazkirah berbentuk tanda-tanda kiamat, yang mana ada 10 tanda yang Nabi sebutkan dalam satu hadis daripada sahabat Nabi yang bernama
Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu antara sahabat yang banyak menyimpan hadis berkaitan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Terkadang pelik, kenapa Huzaifah Al-Yamani ini banyak menyimpan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, dengan fitnah-fitnah akhir zaman, dengan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang akan berlaku pada akhir zaman. Kerana tak lain dan tidak bukan, sahabat lain biasanya kalau bertemu dengan Nabi, mereka akan tanya kepada Nabi tentang fadilat-fadilat tertentu, tentang amalan-amalan baik tertentu. Tetapi berbeza dengan Huzaifah Al-Yamani, dia akan bertemu dengan Nabi, dia tanya tentang kejahatan, keburukan yang akan berlaku, zaman-zaman fitnah yang akan berlaku. Bukan untuk beramal, untuk dia ini berlindung. Sebab kebanyakan Sayyidina Huzaifah Al-Yamani ini dia banyak membawa hadis-hadis berkaitan tentang dia. Bahkan sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani ini antara sahabat yang digelar Sahibus Sir, peti rahsia Nabi, penyimpan mohor rahsia Nabi. Tidak pada sahabat-sahabat yang lain, tidak pada Sayyidina Umar Al-Khattab, tidak pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terkadang ada satu rahsia besar Rasulullah akan ceritakan kepada Huzaifah Al-Yamani. Antaranya Huzaifah Al-Yamani lah yang tahu tentang siapakah di kalangan orang-orang munafik di Madinah. Dia tahu. Bahkan Nabi tak izinkan untuk Huzaifah ini cerita pada orang. Apa hikmahnya yang kita boleh ambil? Maknanya kita ni tak boleh nak melabel-labelkan orang. Yang tu tak betul, yang ni tak betul, yang tu tak betul. Parti aku yang betul. Tak boleh. Sebab akhir zaman nanti, akhirnya kita akan menjadi satu parti juga, iaitu parti di bawah pimpinan Imam Mahdi. Mana-mana parti yang ada di dalamnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bersama juga akhirnya. Maknanya tak perlulah kita sampai nak menempelak parti aku ni adalah parti yang terbaik, parti aku yang hanya memperjuangkan Islam, parti lain tak. Itu namanya ta'assub. Nanti akhir zaman parti-parti Islam ni yang membawa Islam ni, dia akan bersatu di bawah panji bersama dengan Imam Mahdi. Nanti kita akan bahaskan. Jadi Huzaifah Al-Yamani dia akan membawa akan satu hadis Nabi lah, yang satu ketika disebutkan ketika mana dia bersama dengan para sahabat yang lain sedang berbual-bual, sedang berbincang-bincang, maka kebetulan Nabi pun lalu di sisi mereka. Lantas Nabi pun katakan kepada mereka, apa yang sedang kamu perbincangkan itu? Maka sahabat pun katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sedang memperbincangkan tentang Yaum Sa'ah, tentang hari kiamat. Bila sahabat katakan sebegitu, maka Nabi terus bersabda dan katakan kepada sahabat, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Tak akan berlaku kiamat selagi mana kamu tak menemukan ada 10 tanda. Selagi mana tak berlaku, tak lengkap, tak sempurna akan 10 tanda ini, maka takkan berlaku kiamat. Maka baginda Rasulullah SAW pun menyebutkan ke-10 tanda tersebut. Cuma disebutkan dalam hadis ini, Nabi sebutkan dalam bentuk umum. Bentuk umum tak disusun. Nanti di sana ada di kalangan ulama yang menyusun balik, bersumberkan hadis Nabi juga. Mana yang dulu, mana yang terkemudian, mana yang paling terakhir. Kerana Nabi sebutkan bila berlakunya tanda-tanda kiamat besar ni, ini ibarat satu tasbih yang akan jatuh daripada benangnya,
Bila satu jatuh, yang lain akan ikut. Dia akan ikut turutan. Dia akan ikut turutan. Dia tak sebagaimana dengan tanda kiamat kecil. Dia tak ikut turutan. Ada yang itu berlaku, yang ini berlaku. Tetapi bila masuk kepada tanda kiamat besar, dia ikut turutan. Maka dalam hadis ini Nabi sebutkan dalam bentuk umum 10 tanda kiamat besar, iaitu ad-dukhan, akan keluarnya ad-dukhan. Dukhan ni asap yang akan menyeliputi muka bumi Allah Ta'ala dalam keadaan gelap muka bumi. Dukhan, dia akan menutup cahaya matahari. Nanti kita akan bahaskan. Ini kita ceritakan hadis ni dulu. Kemudian Nabi sebutkan wad-dajjal, akan keluarnya ad-dajjal. Wad-dabbah, dabbah ni binatang melata yang berkaki 4, yang akan menemukan seluruh manusia, dan ada bersamanya ada 2 alat, satu tongkat Nabi Allah Ta'ala Musa dan satu cincin Nabi Allah Ta'ala Ibrahim, Nabi Allah Ta'ala Sulaiman, yang mana sekalian manusia akan ditanda pada ketika itulah, akan terbezalah ada 2 kelompok manusia. Satu orang-orang beriman digelar muslim ataupun mukmin, dan satu lagi akan dipanggil kafir, dabbatul ardh. Kemudian Nabi menyebutkan wa tulu' syams min maghribiha, akan terbitnya matahari daripada arah barat. Ini sepakat ulama mengatakan bila tanda ini berlaku, pintu taubat dah tertutup. Bayangkan kalau pagi ni kita tengok matahari terbit daripada timur, satu ketika nanti Nabi sebutkan matahari akan terbit daripada arah barat. Maka kata Nabi, bila itu berlaku di kalangan orang-orang beriman, terbelalak mata mereka, tak boleh terima hakikat macam mana itu boleh berlaku. Bagi mereka yang tidak pernah kakinya menjejakkan kakinya ke rumah Allah Ta'ala, Nabi sebutkan pada ketika itulah orang-orang tidak beriman berbondong-bondong datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mereka bertaubat. Tetapi sia-sialah, sebab pintu taubat dah tertutup. Begitu juga dengan orang-orang kaya, selama ini mereka menahan akan harta-harta mereka, duk tahan harta mereka daripada berzakah, bersedekah dan berzakat. Bila peristiwa itu berlaku, maka di kalangan mereka mengeluarkan akan harta-harta mereka untuk mereka bayarkan zakat, untuk mereka bersedekah, tetapi dah tak ada makna, sebab matahari dah terbit daripada arah barat. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan wa nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Nabi Allah Ta'ala Isa ibn Maryam. Seterusnya wa Ya'juj wa Ma'juj, akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi sebutkan wasana satu khusuf, dan akan berlakunya gempa bumi. Kita ni manusia ni yang sebelum mengalami kematian pun ada istilah gempa bumi jugalah. Tapi untuk diri seseorang tak disebutkan gempa bumi, disebutkan getaran. Dalam diri kita ni ada getaran. Kalau bumi ni gempa bumi, kan sebelum mati kita ada getaran di pusat kita, ada getaran di tengah-tengah dahi kita, ada getaran di hujung anak lidah kita, ada getaran hujung rambut sampai hujung kaki. Itu bentuk getaran pun ada tanda. Apatah lagi muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan gempa bumi. Gempa bumi yang berskala besar, yang sekarang berlaku ni berskala kecil. Contohnya apa yang berlaku di Pakistan, Masya Allah, dahsyat tuan. Habis anak, melibatkan jutaan yang meninggal dunia. Kita doakan untuk saudara Islam kita di Pakistan. Masya Allah, ujian. Memang orang-orang beriman ni akan diberikan ujian. Baru-baru ni adalah di kalangan puak-puak liberal lah mengatakan, tengok Pakistan, kata negara-negara Islam, tengok Allah Ta'ala datangkan satu bentuk malapetaka
yang begitu besar. Tengok negara-negara yang lain. Maknanya orang-orang liberal lah, yang jenis berpandangan liberal, dia memperli, dia menyindir kita. Dia katakan negara-negara Pak Lebay lah. Kat sana kan banyak Pak Lebay. Dia duduk sini tuan-tuan, sedangkan orang lain, Masya Allah. Contohnya kalau kat Kelantan berlaku pun mereka akan sindir juga. Tak tahu kenapa mereka jadi sakit hati jadi begitu kan. Paling tidak doakan dia lah. Memang orang beriman kat bumi tempatnya adalah ujian. Mungkin satu hikmah yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka bila mereka ni wafat meninggal dunia. Antara hikmahnya mereka takkan berada di zaman Dajjal. Iman mereka terpelihara. Mungkin hikmahnya sebegitu. Yang kita ni tak tahu. Mungkin umur kita ini sampai di zaman Dajjal, kita tak pasti. Adakah iman kita ni terjaga ataupun tak? Maka beruntung mereka. Tapi kalau kita lihat memang dahsyat. Sampai tahap disebutkan seorang ibu yang mengandung, bila tengok keadaan yang begitu dahsyat, dia terus melahirkan anak. Bayangkan yang Nabi sebutkan, ketika mana berlakunya kiamat, orang yang sedang mengandung boleh melahirkan anak. Rupanya sebelum kiamat berlaku baru tengok ujian tersebut, ada seorang ibu melahirkan anak. Duk cari-cari, hidup lagi anaknya, ada lagi tadi pusat, tapi maknya tak tahu kat mana. Masya Allah, dahsyat tak dahsyat. Itu gempa bumi kecil. Nanti dekat-dekat kiamat, kata Nabi, ada 3 berlaku gempa bumi. Hasbun bil masyriq, satu gempa bumi daripada arah timur. Wa khasbun bil maghrib, gempa bumi daripada arah barat. Wa khasbun bil jaziratil Arab, gempa bumi yang berlaku di semenanjung Arab. Maknanya 3 gempa bumi yang besar ini diletakkan di antara 10 tanda. Dia tak dirangkumkan sekali. Dia dipisahkan. Tanda yang tadi disebutkan, katakan tanda yang ke-4, 5, 6, dia ada angka tersendiri. Dia tak disekalikan. Sebab dia berlaku di dalam tempoh yang tak dekat. Seterusnya, setelah mana berlaku 3 gempa bumi ini di tempat yang berbeza-beza, barulah kita akan masuk 3 lagi tanda yang kata Nabi, antara 3 ni dirapat. Antara 3 ni dirapat. Itu yang disebutkan 3 tanda, yang disebutkan 3 serangkai. Bermula dengan keluarnya dukhan, kemudian disebutkan oleh Nabi, iaitu keluarnya dabbatul ard, dan yang ketiga iaitu matahari terbit daripada arah barat. Ini yang disebutkan. Cuma dalam hadis ni tak disusun. Kemudian Nabi sebutkan narun takhruju minal Yaman, akhir sekali akan keluar api daripada Yaman. Dalam hadis ni Nabi sebutkan yang ni tak akhir lah, yang tadi tak tersusun. Akan keluar api daripada negara Yaman, yang dikatakan jurang Aden lah, di salah satu daerah di Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, yang mana api ini akan menghambat manusia sampai ke mahsyar Allah Ta'ala. Akan hambat manusia. Siapakah manusia itu tuan-tuan? Kan sekalian manusia ini akan akan mati, berada di alam barzah. Mana mungkin api itu akan menghambat manusia? Ya, ada golongan manusia yang akan dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan manusia yang paling jahat, yang berbaki di muka bumi Allah Ta'ala, yang kafir akan berbaki, yang akan menyaksikan hari kiamat. Itu sebab ada satu riwayat menyebutkan nanti sebelum berlakunya kiamat, setelah mana Nabi Allah Ta'ala Isa pun dah wafat, akan berbaki manusia-manusia jahat sampai tahap manusia inilah yang akan merobohkan, ada satu kaum yang akan merobohkan Kaabah. Nabi digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni orang yang berkulit hitam. Dia berkulit hitam,
kurus, yang Nabi kata betisnya kecil aja, kepalanya botak, tangan dia pun kurus sampai tahap macam bengkok sikit. Manusia-manusia jahat inilah yang akan meruntuhkan Mekah. Nabi sebutkan dia akan bawa kapak, dia akan bawa kapak, dia akan bawa besi dan akan runtuhkan Kaabah. Dia akan tarik batu-batu di Kaabah, dia akan tarik tirai ataupun selimut Kaabah. Jahat tak jahat kan? Ini manusia yang berbaki, yang disebutkan api ini akan hambat mereka ni sampai mereka ni di mahsyar. Baiklah, itu tanda secara umum. Maka di sana ulama susun balik tanda-tanda tersebut, mana yang terdahulu, mana yang kedua, berdasarkan daripada sumber hadis Nabi lah, yang Nabi sebutkan kalau selepas itu berlaku, akan berlaku yang ni pula, akan berlaku ini pula. Jadi kita selaku orang-orang beriman, kita dah tahu lah tuan-tuan akan keadaan tersebut. Makin bertambah persediaan kita. Maka antara ulama yang menyebutkan dan menyusun balik akan tanda-tanda tersebut, Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyan disusun balik lah. Maka meletakkan tanda pertama ataupun pembuka tirai, pembuka tirai tanda kiamat besar, iaitu kemunculan Dajjal. Pembuka tirai. Baru-baru ni sukan Commonwealth di England, antara cara mereka membuka tirai perasmian, mereka mengeluarkan satu bentuk simbolik lah. Mereka mengeluarkan seekor lembu berwarna merah. Tuan-tuan kalau tengok lembu, simbolik mereka keluarkan lembu, patung lembu, keluar patung lembu yang berwarna merah. Kita tengok matanya pun merah keluar sebesar-besar, dan seolah-olah ada ritual, seolah-olah nak menyembah lembu. Ada ritual. Adakah itu tanda dekatnya turunnya Dajjal? Apakah simbolik di sebalik lembu tadi tuan-tuan? Sampai tahap dikeluarkan simbolik satu patung lembu dan ada unsur-unsur ritual untuk sembah lembu. Inilah mereka mengingatkan semula di kalangan musuh-musuh Islam ni, iaitu satu lembu yang dinamakan lembu Samiri. Lembu Samiri. Apakah itu lembu Samiri? Ketika mana di zaman Nabi Allah Ta'ala Musa AS, ketika mana Nabi Allah Ta'ala Musa bermunajat di Bukit Tur Sina, di Bukit Tur Sina, lama tak lama 40 hari tuan-tuan. Maka sepanjang itulah Nabi Allah Ta'ala Musa ni dipesan kepada Nabi Allah Ta'ala Harun agar ingatkan, kena tengok, jengahkan akan kaum-kaumnya, takutnya kaum-kaumnya tersasar. Saya nak katakan sirah ni penting tuan-tuan. Saya tahu ada yang tak suka sirah. Dia anggap sirah ni macam cerita sejarah. Sedangkan sirah ini adalah satu bentuk cerita yang membangkitkan keimanan kita. Ada orang suka subjek tasawuf, tauhid. Macam kat surau saya, ramai pula yang mengajar tauhid, tasawuf, tarbiyah Nabi. Sirah tak ada pula. Duk minta Ustaz tolong carikan yang boleh berikan tazkirah berbentuk sirah supaya membangkitkan. Sebelah kat sana banyak pula mengajar tauhid dengan tasawuf. Itu. Jadi tak ada yang mengajar sirah, tak ada yang tazkirah tentang akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kat sana tak ada. Dia nak minta tolong saya memang dah penuh dah. Minta tolong saya, dia nak cari siapa yang boleh ceritakan akhir zaman. Tapi ada setengah tempat tak suka sirah pula. Dia nak tauhid dengan tasawuf. Itu jadi pelik juga kan. Dia tak berminat nak dengar tanda-tanda kiamat, tanda-tanda Dajjal. Dia tak berminat. Rupanya benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi, antara kemunculan Dajjal nanti, makin dekat Dajjal nak turun, umat pada ketika itu dia tak suka tentang cerita tentang Dajjal. Kat mimbar tak disebutkan orang Dajjal, dan kebanyakan mad'u ataupun masyarakat dia tak nak dengar. Dia kata benda ni tak, yang penting ni ada yang lain. Kita tak nafikan tasawuf, tauhid itu penting.
Tapi bentuk tazkirah akhir zaman ni penting untuk nak menginjakkan keimanan kita. Ada orang mana merata tempat nak cari cerita tentang akhir zaman ni. Sebab kita berada di ambang akhir zaman, memang kena ceritakan tentang akhir zaman. Mungkin kalau kita nak tasawuf ataupun tauhid, kita panggil ustaz lain datang, tambahkan kuliah lagi di khusus untuk tasawuf. Saya boleh carikan lah, kalau tak tasawuf, tauhid, kita akan bawakan. Tapi yang ada subjek ni tentang peringatan akhir zaman, jangan kita skip. Itu tetap kekal. Yang ni salah satu mungkin peringatan untuk kita, peringatan daripada sudut sebab kita berada di ambang akhir zaman. Baiklah, maka tiba-tiba mereka rasmikan dalam bentuk samiri. Itu satu simbolik yang mana hari ni Yahudi dah tahu dah, dekat sangat kemunculan Dajjal. Bila Nabi Allah Ta'ala Musa dia turun daripada Bukit Nur Sinah, alangkah sedihnya bila memperlihatkan keadaan kaumnya yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia menyembah lembu samiri yang diperbuat daripada emas merah, sembah. Lantas Nabi Allah Ta'ala Musa tengok ini jenis golongan yang tak boleh dinasihati. Walaupun sebelum itu mereka dah lihat akan mukjizat Nabi Musa yang boleh membelah laut terbelah dua, masih lagi dia nak menyembah berhala. Maka dihalau, dinyahkan golongan-golongan kafir ini. Dan sehingga hari ini masih hidup. Itulah golongan Zionis hari ini yang berada di Israel. Itulah di antara cucu cicit ni golongan-golongan samiri ni yang menyembah lembu samiri. Dia ada kaitan dengan Dajjal. Akhir zaman ni banyak tanda-tandanya, tuan-tuan. Maka diletakkan kemunculan Dajjal ini adalah merupakan pembuka tirai ambang tanda kiamat besar. Ini akan berlaku. Bahkan sebelum kemunculan Dajjal ni pun Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda ni untuk orang-orang beriman ni peka, mempersiapkan diri mereka. Itu pentingnya kita menghayati peristiwa akhir zaman ni, bukan sekadar cerita kosong saja. Dan perlu diulang-ulang. Nabi di zaman Nabi, para sahabat Nabi-Nabi yang terdahulu pun dok ceritakan tentang kaumnya, tentang akhir zaman. Tiba-tiba kita nak cerita akhir zaman macam tak best pun nak cerita ni kan. Contoh. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dimulakan ambang tersebut kemunculan Dajjal. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyan, lepas Dajjal barulah tanda kedua turunnya Nabi Allah Ta'ala Isa AS, yang digambarkan oleh Nabi Allah Ta'ala Isa akan turun daripada langit kedua, yang dibawa diletakkan yaduhu alal, di atas sayap malaikat Allah Ta'ala turun. Yang ni ramai di kalangan golongan-golongan liberal ni, dia menempelak cerita ni, tuan-tuan. Kebanyakan golongan-golongan educated lah, bekas-bekas pengarah yang dah pencin, pengetua-pengetua yang dah pencin, pensyarah-pensyarah yang dah pencin, orang-orang intelek. Bila kita duduk ceritakan cerita ni, Nabi ceritakan dalam hadis, dia tak boleh nak sampai ke otak mereka. Takkanlah Nabi Isa boleh letakkan saya, digunakan logik akalnya, dia menempelak cerita ni. Itu sebab mereka tak suka dengan cerita-cerita dianggap macam dongeng. Ini golongan-golongan yang disebutkan liberal, dia tak boleh nak masuk otak ni cerita-cerita akhir zaman sebegitu. Maka turun Nabi Allah Ta'ala Isa AS. Dan seterusnya, yang ketiga, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan manusia juga sebagaimana Dajjal, manusia macam kita juga. Cuma usia mereka ni ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal mereka ditangguhkan. Kemudian setelah mana selesai Ya'juj dan Ma'juj, barulah tanda yang kita sebutkan tadi, iaitu gempa bumi di tiga tempat, di timur, di barat dan di Jaziratul Arab.
Kemudian masuk tanda yang ketujuh, ke-8, ke-9 yang kita sebutkan tanda yang dekat, 3 serangkai, iaitu keluarnya dukhon, kemudian keluarnya dabbatul ard, kemudian akan keluarnya matahari daripada arah barat, dan tanda ke-10 yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis umum Nabi, keluarnya api daripada negara Yaman, jurang Aden disebutkan, yang akan menghambat manusia-manusia. Baiklah, kita dah sebutkan 10 tanda-tanda besar kiamat. Dan kata Nabi, takkan berlaku pula 10 tanda kiamat ni, takkan berlaku selagi mana tak berlaku penutup tanda kiamat kecil. Selagi mana tak berlakunya penutup tanda kiamat kecil, maka tak akan keluar Dajjal ni sebagai ambang kiamat besar. Selagi mana tak keluarnya tanda penutup kiamat kecil. Apakah penutup tanda kiamat kecil, tuan-tuan? Tanda-tanda kiamat kecil ni yang disebutkan oleh Nabi 1400 tahun yang lampau, ratus dah. Dan kita lihat dah hampir sempurna, dah hampir semua dah berlaku. Apa yang disebutkan oleh Nabi? Antara yang nak dekat-dekat ni akan keringnya Sungai Furat. Sekarang diviralkan, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dapat diviralkan, Sungai Furat dah kering dah. Dulu dia menyurut, sekarang dah kering dah Sungai Furat. Baru-baru ini ada sahabat dia tunjukkan, bahkan kesan kekeringan Sungai Furat ni dah menampakkan ada satu bentuk dan daratan yang mana bekas tapak pembinaan ataupun istana umat-umat yang terdahulu yang berumur 3-4 ribu tahun yang lalu. Dah nampak dah bekas-bekas tapak istana. Masya Allah. Bila tanda ini dah berlaku, tuan-tuan, dan Nabi katakan Sungai Furat bila mengering, setentunya kamu akan menemukan iaitu gunung emas, longgokkan emas. Apa yang berlaku? Itu yang dikatakan huru-hara untuk nak mendapatkan emas tersebut. Nabi pesan kepada sahabat, kalau itu berlaku, jangan sama sekali kamu nak dapatkan emas tersebut. Kalau kamu berebut untuk dapatkan emas tersebut, kamu akan binasa. Kebanyakan yang akan pergi, mereka akan bergaduh antara satu sama lain. Mungkin kamu akan jadi pembunuh, mungkin kamu akan dibunuh. Daripada 100, Nabi nisbahkan 100 yang pergi, 99 akan mati, 1 hidup. Maknanya kalau nisbah 1000, gitulah keadaan. Kalau nisbah 1,000,000, gitulah keadaan. Masya Allah. Ini kita sedang ke arah itu. Nampak Sungai Furat dah kering, dah nampak kesan ketamadunan yang dulu. Ini tengah tunggu emas saja ni. Emas betul, bukannya petroleum, bukannya minyak ke apa. Memang emas betul. Tanda-tanda semakin dekat. Maka penutup tanda kiamat kecil adalah kedatangan Imam Mahdi. Siapakah itu Imam Mahdi? Apa kaitan dia ini dengan tanda penutup tanda kiamat kecil? Yang ni kita akan bahaskan pada episod akan datanglah, siapakah Imam Mahdi. Walaupun yang lepas kita ada ceritakan sikit aja, kali ini kita akan ceritakan dalam keadaan lebih detail siapakah itu Imam Mahdi, bilakah Imam Mahdi dia akan dibai'ah. Ada baru-baru ni satu artikel, ulama mengatakan Imam Mahdi ni akan dibai'ah pada tahun 2028. Tapi kita jangan ambil lah, itu pandangan dia, itu bukan hadis, bukan dalil. Itu ramalan dia, tapi ramalan dia ini mengikut wakil suasana yang sedang berlaku ni, nampak memang dah dekat. Kalau benarlah tahun 2028, maknanya 4-5 tahun lagi. Kalau tak ya kak, umur kita sampai ke tak? Memang sampailah. Kalau umur kita sampai di zaman kedatangan Imam Mahdi, maknanya tak mustahil umur kita ni akan sampai ketika mana kemunculan Dajjal. Pada ketika itulah apa yang perlu kita fikirkan, bagaimana dengan iman kita. Barulah kita tahu orang yang meninggal sebelum kita beruntung dia. Dia meninggal dalam keadaan terpelihara iman. Tetapi orang-orang Islam di akhir zaman akan berdepan dengan
Dajjal yang mana Nabi sebutkan kesan kemunculan Dajjal bukan sekadar iman, akar iman mereka ni akan tanggal. Mereka akan menjadi manusia yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita akan gambarkan, kita akan perbincangkan sampai tahap Nabi katakan kepada sahabat, sahabat katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, andai kiranya umur kami ni sampai di zaman Dajjal, dengan keimanan yang kami ada ni, sahabat kita tahulah iman ni macam mana, Masya Allah, boleh tak kami nak berdepan dengan Dajjal? Macam istilah macam nak berhujah dengan Dajjal. Nabi tak benarkan. Kalau kamu berdepan dengan Dajjal, niscaya iman kamu ni akan tanggal habis. Itu nisbah sahabat, apatah lagi kita, tuan-tuan. Itu sebab tanda-tanda sebegini kita perlu sering diingati agar kita hadam, tuan-tuan, supaya ada persiapan kita ini nak meningkatkan keimanan kita. Yang ada keperluan kuliah bentuk sirah akhir zaman. Bukan tak penting, tapi ada setengah tempat dia rasa tak penting. Banyak lagi yang penting. Memang kita tak nafikan, tapi kena ada, tuan-tuan. Kena ada. Kalau semua tasawuf, kalau semua tauhid aja, siapa nak ceritakan tentang akhir zaman? InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atlik bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.